الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف حاجني عبد الله الجنبوي وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi taufikkan kepada kita. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala taruh umur kita lagi boleh kita ada sampai kepada malam ni dan juga sama-sama kita dapat mengaji, muzakarah, ambil dengar ajaran agama walaupun sedikit insya-Allah, tapi dengan sebab setiap-tiap malam kita ada sikit-sikit akan menjadi bukit besar untuk taruh dalam penimai kita pada hari kiamat insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada malam ni sambung kita lagi pada kitab Pati Munjatil Musalli, isi kandungan dalam kitab Munjatil Musalli yang dikarang munjah tu oleh Syekh Daud Al-Fatani dan dibuat kesimpulan oleh Syekh Haji Ni Al-Jambuwi, Ni Abdullah Al-Jambuwi rahimahullahu taala. Kita masih lagi pada muka yang ke-10. Muka yang ke-10 bicara pada tajuknya sembahyang batin. Sembahyang batin.
Seperti mana musannif royak kepada kita dulu ni, dia kata dalam semaya kita tu ada dua perkara. Satunya orang panggil sembahyang zahir. Apakah sembahyang zahir? Sembahyang zahir ialah sembahyang rupa luaran, lupa di luar. Maka maksud dengan semaya rupa di luar ialah semaya yang kita kerja syarat, kita kerja rukun, kita buat sunat tu, sunat ni. Semuanya dikatakan semaya zahir laku. Semaya zahir ni kalau kira sungguh kat rukun semaya, supaya dengan kita baca Fatihah, kita rokok, kita sujud, hak tu orang panggil rukun semaya. Rukun ni musannaf ibarat seperti dengan kepala dan badan kita. Kalau tak ada kepala, tentulah orang tu tak dinamakan orang. Begitulah semaya, kalau tidak ada rukun, tentu semaya tu tak panggil semaya. Syarat pula ibarat serupa dengan roh, nyawa roh kita. Orang tu kalau tidak ada roh, walaupun kemagai rupa dia tu ada, tapi roh tak ada, maka tak ada arti, tak ada faedah. Bahkan tak dipanggil orang yang hidup. Begitulah semaya. Kalau tidak ada syarat dalam semaya, supaya berwuduk mi'at semaya ni, maka semaya orang tu dikatakan semaya yang mati. Bahkan tak dinamakan semaya juga, kerana semaya itu mati rupa dia. Tu orang panggil semaya cara zahir. Lagi pula berkaitan dengan sunat-sunat. Sunat tu dalam semaya terbagi dua. Ada sunat ab'ad nama dia, dan satu lagi orang panggil sunat hay'ah nama dia. Sunat ab'ad ni musannaf kita banding serupa dengan gapo? Serupa dengan anggota-anggota badan kita, serupa dengan kaki, serupa dengan tangan. Maka orang kita kalau kaki terputus, kalau tangan dia terpotong, maka panggil orang tak? Panggil lagi orang. Tapi orang itu dikatakan orang yang cacat, orang yang cedera, orang yang tidak sempurna juga. Kerana faedah dia dijadikan dapat berjalan, tiba-tiba kaki dia terpotong, tangan dia terputus, maka kuranglah faedah yang sebenarnya. Lalu itulah sembahyang kita semacam itu juga. Kalau tidak ada sunat ab'ad, tidak kunut dalam subuh, tidak baca tasyahud awal dan sebagainya, maka semaya kita pun walaupun sah rupa semaya, tapi di luar dia tu rupa cacat dah. Rupa cacat ni maknanya tak cukup seekor, tak cukup seekor orang. Itu masalahnya semaya yang terputusnya sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Lagi pula sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni banyak sangat. InsyaAllah kita nak bicara ke depan lagi. Sunat hay'ah ni banyak sangat. Sunat hay'ah ni salah satu daripadanya kita kata baca tasbih subhana rabbiyal azim. Kita baca subhana rabbiyal a'la. Kita angkat kebir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika duk pindah rukun daripada rokok kepada i'tidan, sami'allahu liman hamidah, kita angkat tangan, macam-macam lah. Maka semua tu sunat hay'ah ni banyak dalam semaya. Ibarat banding serupa dengan bulu perhiasan. Maka badan kita kalau tidak ada bulu, maka tidak elok. Seperti tidak ada bulu kening, maka orang tu pun kurang elok. Kalau tidak ada bulu, masalah bulu kepala, mana tidak ada rambut kepala, maka orang tu pun dilihat jadi kurang lah elok. Lalu tu begitulah solat kita. Kalau tidak ada sunat hay'ah, kita kerja sekadar hak wajib je, hak fardu, hak rukun, hak syarat saja, maka sembahyang kita musannaf kata kuranglah elok. Begitulah kalau kita tilik kepada keadaan di zaman sekarang, zaman yang manusia berlomba-lomba dan menilikkan manusia tu pada anggota zahir, maka lebih lagi lah kita bersangat pada mengelokkan dan mencantikkan rambut-rambut dan bulu-bulu perhiasan tu. Begitulah di akhir zaman yang penuh dengan kekacauan, banyak fitnah yang berlaku sangat.
Dengan sebab tu sangat kita harap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita harap kepada rahmat Tuhan, kita nak Tuhan kesian kita banyak-banyak laginya. Kita betul amalan kita kerja amalan kita wicome. Kerana amalan ni tepat tilik Tuhan juga. Selain daripada hati kita, hak Tuhan tilik kepada amalan kita, pekerjaan kita. Maka semaya kita yang comel, penuh dengan sunat hayat, kita kerja comel sangat, maka sangat-sangat tarik perhatian, mana sangat-sangat tarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ni dia nak kembali kepada satu tajuk yang baru, iaitulah sembahyang batin. Sembahyang batin. Kata dia rahimahullah ta'ala, dan dalam sembahyang ini, dalam sembahyang ini, sembahyang ni sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat lah. Bila sebut kata sembahyang ni umum lah di sini. Tak kira lah sembahyang fardu tu sangat lagi lah. Dan dalam sembahyang ini ni ada sembahyang batin nama dia. Ada sembahyang batin. Jadi sembahyang cara dalaman. Sembahyang cara dalam. Sembahyang yang cara dalam. Tu sembahyang rupa luar, sembahyang rupa dalam. Apa makna sembahyang batin? Dia buat likungan, dia buat wong lep. Tu dia katakan sembahyang hati. Dia sembahyang hati. Apa makna sembahyang hati? Sembahyang hati. Apa sembahyang hati? Yakni hati yang tuju menyembah Allah Ta'ala. Jadi hati yang tuju menyembah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita rokok dek luar yang nampak sujud ke Tuhan. Bila kita sujud, dahi kita bertepuh dengan latar. Dahi kita bersentuh dengan tempat sujud kita. Maka tengok luar saja kita menyembahkan Allah. Tapi di dalam belum tentu lagi kata hati kita menyembah Tuhan. Walaupun zahir anggota kita menyembah Tuhan, belum tentu lagi kata hati kita menyembah Tuhan. Maka lek dalam kena menyembah juga. Sembahyang hati mana sembahyang, jadi hati menyembahkan Allah, tuju menyembah Allah Ta'ala. Lek luar kita tuju menyembah Tuhan, lek dalam kena tuju menyembah Tuhan juga. Manakah sembahyang batin tu? Iaitu sembahyang batin atau sembahyang hati itu. Gapo dia? Khusyuk. Ada khusyuk. Tu dia khusyuk. Khusyuk yani khusyuk hati. Khusyuk hati. Khusyuk ni dia dua. Khusyuk zahir, khusyuk hati. Khusyuk badan bukan cak khusyuk juga. Maksud khusyuk di sini yakni khusyuk hati. Khusyuk hati kita. Khusyuk molek orang tu. Tahu di mana kata khusyuk molek? Nampak tenang lek luar pun, lek dalam belum tentu lagi. Tapi walaupun kalau tenang lek luar, kalau tetap lek luar, lek dalam belum tentu. Tapi kalau duk guek-guek lek luar, lek dalam tu cerah. Lek dalam tu cerah. Tu lagu tu, dia kaedah dia. Kalau lek luar, sebelah luar tu tening hening. Belum tentu kata dalam tu hening. Tapi bila lek luar tak hening, tentu dalam tak hening. Sebab itulah Nabi kita SAW, satu ketika Nabi tengok seorang tu semaya dalam masjid dia kan, semaya dalam keadaan duk mayanguk. Duk mayanguk semaya tu duk mayanguk. Duk semaya tu duk mayanguk dia. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu." Nabi kata kalau hati datuk ni, hati orang ni khasyak juga, tentulah lek luar dia kena hening. Ya, lek luar kena hening. Maknanya kalau lek luar tak hening tu cek kata lek dalam tu duk jadi tak tenang juga tu. Tetapi kalau lek luar hening bukan lazim kata dalam hening dak weh. Kadang hati ikut say juga.
Maka maksud di sini khusyuk. Apa khusyuk? Misalnya kita datang rupa tafsir dengan makna bahasa Melayu kita. Khusyuk ni bahasa Arab. Khusya' yakhsya'u khusyu'an. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita gapo? Tetap hati. Tetap hati. Dia kata tetap hati. Jadi tetap hati tuju hadap ke Tuhan. Tetap hati jadi tuju hati hadap kepada Allah. Itu makna tetap hati. Bagi tetap hati ingat ke anak, ingat ke bini, ingat ke makan ni. Tetap juga tak ada fikir muka lain juga, fikir makan saja. Tetap hati juga, tetap buku makan ni. Tak jadi. Mana tetap hati ini tuju hati hadap kepada Allah. Tu mana tetap hati. Tuju hati hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna maksud dengan tetap hati di sini? Musana kita hurai tambah lagi. Tetap hati tu gapo? Tidak ingat ke situ ke sini. Tak ingat ke situ, tak ingat ke sini. Tu pun tak ingat, ning pun tak ingat. Apa makna tidak ingat ke situ ke sini? Tulis situ pada tak ingat. Yakni hati ingat hanya kepada sembahyang. Hati ingat hanya kepada sembahyang. Dan ingat kepada munajat akan Allah Ta'ala jua. Munajat akan Allah Ta'ala jua. Tu panggil tak situ, tak sini. Hati kita ni qalbun kata. Qalbun ni apa makna asal qalbun? Hati dalam bahasa Arab mana qalbun. Qalbun ni apa makna? Pada asal qalbun ni berbalik-balik. Kek kot tu, kek kot ni, kek kot tu, kek kot ni. Taqallub. Kek kot tu, kek kot ni, kek ingat tu, kek ingat ni. Tengok habis tu dipanggilkan qalbun tukar. Tukar berbalik-balik gi kot tu, gi kot ni. Atas asal. Maka hati kita bila semaya Allahu Akbar, hati yang mula kek ingat tu, kek ingat ni. Cuba tengok perhati. Dia tak ingat satu perkara, dia ingat banyak perkara sangat. Sehingga benda yang dia tak biasa telita, benda yang dia tak biasa fikir, dia kutip fikir habis dalam semaya dia. Benda yang dia tak biasa dia fikir, dia kutip fikir. Benda yang dia tu ingat kata, tak ada penting. Maka jadi penting habis dalam semaya dia. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dia menego, semaya dia tu bila takbir Allahu Akbar, angkat takbir hati duk kedah. Duk kedah tu. Bukan duk di semaya dah. Bukan oleh hati dah. Kalau dia pera lembu, pera kambing, bila angkat takbir Allahu Akbar, hati duk ke rupuk, duk ke air lembu. Dia tak ada pergi ke lembu, dia tak ada pergi kepada semaya dah. Wahakazalah segala pekerjaan dunia. Maka dia ingat kot tu, ingat kot ni. Ingat kot petani, ingat kot jalan, ingat kot naruh, ingat kot situ, ingat kot sini. Macam-macam. Tu orang panggil tidak tetap hati. Tidak tetap hati. Maka kita naknya gapo? Tetap hati. Tidak ingat ke situ, ke sini. Itu usaha. Benda ni boleh usaha, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Kita boleh usaha. Kita kena usaha. Yang mula-mula ni, ya wasap haid lah. Ya sebab kita ada penyakit lama. Maka bila makan benda gini, jadi pahit belakang. Tepuk dengan khusyuk pun pahit. Tepuk dengan tawaduk pun pahit. Pahit belakang. Kena usaha. Usaha boleh capai situ. Mula-mula sikit-sikit perkara dulu. Kokogi. Akhirnya semaya kita rasa kata kalau hari mana tak khusyuk, hari itulah tak mani ibadat. Tu barulah kita khazapat lah tu orang panggil. Kesat naik sikit, naik. Ni hari hak khusyuk tak khusyuk supo ya mungkin tak biasa khusyuk mari dulu lagi dah. Hak tu tak jadi. Lalu tu kata musannaf, tidak ingat ke situ ke sini dan hadir hati. Ini atap pada tetap hati lagi ni untuk nak huraikan makna khusyuk lagi ni. Khusyuk ni tetap hati kita. Tetap hati kita menuju kepada Allah
ta'ala. Dan hadir hati. Hadir hati. Apa makna hadir hati? Hati datang. Jadi datang oleh hati. Datang oleh hati. Datang oleh hati. Tu. Pada kelakuan sembahyang itu. Datang oleh hati pada kelakuan sembahyang itu. Tu hati kita datang bagi hadir. Duk ada semua. Supaya budak-budak tu lah bila duk masuk sekolah ke. Duk le sekolah tu. Dalam kelas bila ustaz masuk, ustaz panggil nama ke. Nak cek nama. Nak cek nama kata ada mari ke tak. Dengan sebab budak ramah ni. Ustaz cek nama. Ustaz panggil lah. Satu Khalid. Hadir. Khalid kata hadir. Apa makna hadir? Ada ustaz. Ada. Tu hadir. Tu. Khalid. Hadir. Zaid. Hadir. Umar. Hadir. Tu ada weh. Tu. Khabar-khabar pergi panggil seorang lagi Bakar. Bakrun. Tak ada senyap. Apa tu? Raib. Tak ada. Duk raib mana pula. Tu hadir tu makna duk ada. Hati kita bila kita takbir Allahu Akbar, kena tanya sama. Hati oi, hadir. Hati kena ada hadir sama. Duk ada. Maknanya duk ingat semua kata duk semaya. Bukan duk luar pagar dah. Tu ni dak khabar-khabar duk berat kat mana dah hati. Ingat mari sekali-sekala kau timur mari. Tak jadi, hak tu tak jadi. Dan hadir hati. Hadir buat apa? Pada ingat ni takluk pada hadir. Datang oleh hati kita pada ingatkan perbuatan sembahyang. Ingat perbuatan sembahyang. Apa makna ingat perbuatan sembahyang? Yakni ingat bahawa ia sedang sembahyang. Awak gitu. Ingat bahawa ia sedang sembahyang. Ingat kata dia tu duk semaya. Ingat kata dia semaya. Ni kadang lupa. Ingat kata kawan duk jadi duk gila ke kerja berdoa. Duk akid takbir pun duk ingat kata duk menyaku lagi kadang-kadang. Duk ingat kata duk payah lemu lagi kadang-kadang. Maka tak jadi hak tu. Tak jadi. Ia kena ingat perbuatan. Ingat kata sedang buat perbuatan sembahyang. Berbuat ke apa? Rokok ini badal pada semaya tu. Badal pada semaya. Orang panggil tu dia. Orang panggil badan ba'dum min kulling lah. Tu kalau kira. Perbuatan semaya. Mana perbuatan semaya? Rokok. Ingat kata rokok. Bila kita rokok, kita dah ingat kata kita rokok ni. Hati dah situ. Ingat kata kita rokok. Sujud. Bila kita sujud, kita ingat kata kita dah sujud ni. Bukan dia buat muka lain ni. Ni ketika sujud, ingat hati dah ke mana pula. Tak ada ingat dah kata tu dah sujud. Kadang-kadang lupa. Berapa kali dah kawan sujud? 2 keso. Tengok tu pula. Ada juga tu. Ada juga. Dan rakaat lain daripada sujud dan rakaat. Apa lagi lain tu? Dalam tu apa lagi? Musana yang misal ni misal hok besar adalah rokok dan sujud ni orang panggil perbuatan rukun hok duk khilaf lagi ya. Ulama kata afdal hok mano rokok dengan sujud ni. Kadang-kadang duk kira dia betul afdal tu lagi dah. Kita lama betul sujud atau kita lama betul duk qiyam duk baca atau kita lama betul sujud hak mana tu lebih afdal. Atau duk kira nak ayat kata benda tu besar, rokok sujud ni besar. Lebih lagi rokok tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak perlu kepada umat mana, malaikat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak kita aja boleh buat ibadat kepada Allah dengan cara rupa ni. Ulama dulu panggil umat dulu masa dulu tak ada. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa tak biasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan ibadat dengan cara rokok lagu ni tunduk belah ning ni.
Kalau sujud tu ada lah sujud tu. Tapi rokok lagu kuning ni tak ada. Tak ada. Lalu tu ulama duk tanggung dari ayat Quran hak Allah Taala sebut suruh Nabi Nabi ni sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suruh warka'u ma'ar rakiin. Rokoklah kamu serta segala orang yang rokok. Rokok di situ bukan makna rokok rupa hak kita ada buat lala ni. Rokok di situ dengan makna suruh semayat. Semayat atas rupa cara yang khusus dengan mereka. Suruh semayat. Itu je. Maka besar. Kita ingat kata kita ada rokok weh. Kita dah ingat kata kita ada sujud weh. Tu. Dan rakaat. Lupa baca lakah. Semayat. Rokok, sujud dan rakaat. Ingat rakaat. Rakaat sembahyang. Dan lain daripada sujud. Lain daripada rokok, sujud dan rakaat. Rakaat di sini yakni bilangan rakaat. Itulah dia. Rakaat yakni bilangan rakaat. Rakaat ni kena kepada benda reti je rakaat. Kira-kira bilangan rakaat. Kita ingat perbuatan bilangan rakaat. Berapa rakaat dah hak ni sangat ni. Sujud ni dah juga kadang-kadang ingat tak sujud. Walaupun setar-setar pun, walaupun sebentar pun dah ingat juga. Rokok pun dah ingat juga, teka-teka mari pun. Tapi rakaat ni hadap jadi. Lupa. Teka sujud sahwi semua. Tu rakaat. Atau orang panggil, 3 kepak, 2 ke 3. Siap. Tu. Oleh kadap jadi kitanya. Rakaat ni. Tanda kata kita tak khusyuk hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan lain daripada tu, apa lain lagi? Seperti bacaan, seperti bacaan dan tasyahud. Tu bacaan Fatihah. Kita dah ingat kata kita baca Fatihah weh, tapi orang dah ingat yang munggu je ingat we ingat surah tu. Tapi ada juga kadang-kadang orang kita ni, dia baca turut tabiat dia, hati dia berat orang lain. Ada juga. Kadang dia tu bukan takir. Lebih lagi kalau semaya hak jenis baca sir sembahyang zuhur masalah. Ada tu bukan. Aku ni dah baca Fatihah dah lagi ke baca doa iftitah je saat ni. Ada juga mari duk sila lagu tu. Duk baca iftitah molek baca gipanya. Baca Fatihah dah lagi sekadar iftitah saja. Tu tak ada juga lagu tu. Hak tu tak sih lah weh, tak sih. Hak tu tak padai dengan modal orang panggil. Tak padai dengan modal, tak lucu modal. Maka kita kena usaha boleh situ. Tu dinamakan apa dia? Dinamakan sembahyang batin nama dia. Dan sempurna ikhlas. Ini atap kepada khusyuk. Ini atap kepada khusyuk. Lain-lain ni buku ni. Khusyuk ni. Orang panggil sembahyang batin. Sembahyang yang buat amalan kita ni diterima oleh Allah. Sembahyang zahir tu sembahyang hak buat amalan kita sah. Sembahyang batin ni sembahyang hak buat sembahyang kita diterima oleh Allah. Ya tak serupa tu. Kalau tak ada hak dalam, ada hak luar saja, sah ke tak? Sah dah. Apa makna sah? Lepas fardu dah. Kiamat esok tak kena ada soal bab semaya. Makna apa? Makna tak ada soal. Makna apa? Kita buat dah. Kita kerja dah. Kita buat dah. Cukup dah hak Tuhan suruh buat. Semaya zuhur kita buat dah. Sembahyang asar kita buat dah. Cukup rukun syarat dia cukup belaka dah. Maka sah dalam sembahyang kita. Tu sebab tu. Kerana sembahyang kita tu ada rupa zahir. Maka sembahyang zahir membuat wisah sembahyang. Tapi sembahyang batin membuat diterima sembahyang. Allah Ta'ala terima. Sah suku, terima suku. Kadang-kadang sah Tuhan tak terima. Apa pernah Tuhan tak terima? Dia tak balas, tak ada pahala. Tak ada pahala dah. Lepas fardu. Apatah lagi kalau tak ada rupa zahir di mula. Hak tu tak lepas fardu. Semaya pun tak serupa semaya dah. Serupa dengan tak semaya dah. Tu rupa dia. Maka kata dia, dan sempurna ikhlas.
Sempurna ikhlas. Jadi ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang sempurna tu orang panggil. Tu dia. Ikhlas yang sempurna. Apa musannaf maksud ikhlas yang sempurna? Ikhlas yang sempurna. Tulis itu. Yakni ikhlas yang terlebih tinggi peringkatnya. Ikhlas yang terlebih tinggi peringkatnya. Peringkat ikhlas tu. Ya ikhlas ni banyak peringkat pula. Walaupun ikhlas ni ada juga dalam syariat kita. Kalau kita buat amalan kerana nak dapat syurga Allah. Buat amalan kerana nak lepas pada neraka Tuhan. Panggil ikhlas tak lagi? Ikhlas juga dah. Tapi ikhlas nama terakhir sekali orang panggil. Ikhlas yang paling rendah martabat dia. Ikhlas yang paling rendah martabat. Hak tu pun boleh dah. Cuma usaha we sempurna ikhlas. Usaha we hasil sempurna ikhlas. Usaha we hasil ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang nombor satu martabat. Terlebih tinggi peringkat martabat ikhlas tu. Ikhlas. Apa makna ikhlas? Jujur hati kita. Jujur hati. Bukan ada pedah, ada tujuan dah. Kalau ada tujuan tak jujur. Sebab kita ni tolong orang tua. Kita tolong orang tua. Kita nak berapa? Kita nak biar orang tua with duit kita. Berarti hati tak jujur lagi kita ni. Tak jujur dengan orang tua. Kalau orang tua tahu lah perut pedah dia, hamak dia, murah ke dia. Mung ni dak tolong ku ni, kita yang mung ni. Amboi, bukan dah ingat ke budi dak. Bukan ingat ke budi. Bukan ingat kepada jasa aku dak pera mu dia ajak daripada lu. Ajak daripada kecil sampai ke besar. Dak. Tengok. Masya-Allah. Kalau kita jujur sungguh, ibu kita, bapa kita, dia melahirkan kita, dia memeliharakan kita, dia bercara kita, jak dikecil sampai kita besar. Maka kerja kita sikit sebanyak ni pun nak balas budi dia, tu pun balas tak habis. Tapi sekadar mampulah tolong dia ni. Tolong dia kerana nak balas budi dia yang dia peliharakan kita, yang dia menjagakan kita. Jujur tu orang panggil. Budak tu jujur molek. Ninda, bukan. Ingat ke muka. Ingat kepada pedah. Tu orang panggil tak jujur lagi. Tak jujur hati lagi. Tak jujur hati dah sekali. Maka kita ingat ni, ingat budi tu. Dia kita ada mari tu pun tak ada nak balas nikmat dah. Dia ada tu, nikmat kita ada tu pun besar dah. Apatah lagi nikmat iman Islam kita cukup dengan hak tu. Dia nak balas budi tak habis. Lepas tu amalan duk nak lagi ke syurga. Duk nak lagi ke pahala. Duk nak lagi ke balasan nikmat tu nikmat ni. Tak sempurna jujur orang panggil. Nak jujur sempurna. Tu pun mujur. Ulama duk wi juga. Maksudnya jujur juga tu peringkat yang terendah. Dan sempurna ikhlas pada sembahyangnya. Sembahyang seorang, semaya dia tu sempurna ikhlas. Ikhlas tu kerana Allah jua. Kalau dulu ikhlas pada sembahyangnya, sembahyang seorang. Ikhlas ini kerana Allah jua. Kerana Allah jua. Kerana Allah jua. Apa Allah jua? Tidak kerana lain. Kerana Allah ni kena bahas pula. Kerana Allah apa? Kerana Allah suruh je ke? Kerana keredaan Tuhan je ke? Kerana balasan Allah je ke? Ya tiga situ. Ya tiga situ. Maka sini maksud kerana Allah jua, yakni kerana menuntut redha Allah jua. Kerana menuntut keredaan Allah jua. Tu kena kira itu. Bukan kerana Allah suruh je. Tuhan suruh je ni ku semayang ni. Kalau dia tak suruh tak lah ni. Tengok tu. Hak tu pun boleh dah. Tapi dah sempurna. Nak sempurnanya kerana menuntut keredaan Allah jua. Buat ni nak video redha. Buat nak video tu dia tu reda kepada kita. Hak tu, hak kita nak.
Kerana Allah jua, bukan kerana syurga Allah je. Tu. Kalau kerana syurga je, hak tu ikhlas nama 3 orang bagi. Tak sih. Kerana Allah jua. Maka lillahi ta'ala tu macam-macam. Dah situ. Apa tak lagi kerana hak lain, hak tu teruk lagi. Semakin banyak kerana apa? Kerana berah. Cupak. Semakin banyak kerana apa? Kerana telur sutik. Semakin banyak kerana apa? Kerana duit 20 kop masalah. Kerana hak tu tak jadi? Tak jadi. Tu dia. Tak jadi. Maka kerana Allah, ini kerana menuntut redha Allah jua. Nak wi redha. Kita hamba dia, hari-hari usaha nak wi redha. Kita hamba dia, tiap-tiap hari usaha nak wi duduk dalam keredaan dia. Nak wi dia redha kepada kita. Kita anak kali, dia tokeh. Usaha hari-hari nak wi tokeh puas hati kita. Itulah kita. Buat lagu mana pun nak wi tokeh tu puas hati. Dak lagi redha semua. Jangan yang murah. Lebih lagi akhir-akhir ni, dalam masa lah ni, kerja payah cari lah ni. Apa ni, ekonomi pun payah, duit pun payah cari. Buat yang murah mari pula kak. Ya hamak tu baik daripada kerja. Tak kena duk makan ke darah. Siapa ke darah tak kena makan apa. Begitulah di akhir zaman ni. Akhir zaman ni orang panggil berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena usaha lebih lagi dalam keadaan kita, kena minta duk dalam keadaan redha semua. Jangan dia marah kita. Ia marah mari, ia halau kita keluar daripada rahmat dia. Tu habis sepak modal. Kita sungguh. Allahu Akbar. Tak ada apa. Tu. Maka di situ kena usaha sempurna ikhlas kita kerana Allah jua. Apa makna Allah jua? Tidak kerana lain. Yang tidak kerana tujuan yang lain. Tidak kerana tujuan yang lain daripada segala tujuan dunia. Awak kata. Daripada segala tujuan dunia. Tak si weh. Tak si. Semaya nak ke muka lain itu tak si. Semaya nak week demo kata berjuru. Hak tu teruk lagi. Hak tu tak ada kena kira. Hak tu riak. Semaya nak week demo dia nampak. Semaya tu. Macam-macam kerana. Itu kita tak nak. Kita tak mau. Kita minta jalan hak tu. Lillahi ta'ala sungguh. Tu. Hak tu bayar tu. Dia mau minta kita pergi semayah hajat. Dia mau minta tolong kita pergi semayah hajat. Hei babo, hei ustaz, hei tok guru, hei cikgu, hei tok lebah, pergi minta tolong pergi semayah hajat setar ke rumah. Boleh nak naik rumah baru, nak buka kedai, nak minta semayah hajat, minta Tuhan berjaya dalam kerjaan. Pergi minta semayah hajat setar. Kita pun selalu tak apa boleh. Boleh apa? Boleh. Tak apa. Pukul apa? Pukul 8 pagi, 9 pagi masalah. Sampai waktu usalli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Lillah kalillah. Ingat ke benda lain? Lillah, setelah lagi ada tu siapa tu? Tu dia. Setelah lagi ada tu hadiah tu makan ni tu. Tu dia. Lillahi ta'ala ke lillah ta'ala. Tulis supaya lillah ke dengan lelah tu. Lelah tulis supaya dengan lillah. Tu nak lillah ke lelah. Tu kerana lelah ke kerana lillah. Tu duduk di kita. Tu kita. Lebih lagi semayah hajat. Semayah hajat ni duk ingat ke muka, ingat ke duit, ingat ke belanja, ingat kepada harta dia. Tu dia. Lepas tu semayah buat apa? Nak pergi tolong saudara kita, nak itu redha juga kita. Kita tolong saudara man qada hajata akhi. Nabi kata barang siapa pergi tunai hajat saudara dia, qadallahu hajatahu. Sampai waktu masa dia perlu, Allah Ta'ala tunai hajat dia pula. Ingat begitu. Ingat kata Nabi suruh tunai saudara kita ni. Saudara minta tolong, kena pergi tunai dia.
Minta tolong, dia minta tolong, kita pergi tolong dia. Tu sudah. Tu. Sebenarnya benda tu sambil lah. Kalau tak ada pun tak apa. Kita mari tu kerana menuntut keredaan Tuhan dah. Kita tolong dia, Tuhan redha kita. Tu dia. Tu Allah usah. Kena jaga molek weh. Kena jaga molek. Tu hak tu payah juga. Payah nak jaga hati. Nak kerana lillah ke kerana lelah? Kerana lillah ke kerana lelah hak tu. Hak tu kita belakalah yang tahu. Sahibul baiti adra bima fihi. Tuan rumah itu lebih tahu ia akan barang yang ada di dalamnya, dalam rumah. Kita tuan rumah, kita tuan hati. Kita tahu molek kata hati kita ni pergi ke mana. Kucar kacir ke mana kita tahu. Orang luar tak tahu, kita tahu. Tuan rumah lebih tahu barang dalam rumah dia. Orang luar tak tahu. Kita yang tahu. Tu masya-Allah, masya-Allah. Tu habis. Dan tazallun ini atap kepada khusyuk juga. Masuk dalam sembahyang batil belaka ni selain daripada khusyuk, ikhlas, kena tazallun. Zalla asamana zalla tu hina. Zalla tu hina. Tazallun ni apa makna tazallun? Menghina diri. Apa makna menghina diri? Yakni usaha ingat dalam hati dan sentiasa ingat bahawa diri kita ini sangat hina. Apabila berhadapan dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Hak tu hak kita kena ingat. Tazallun. Apa makna tazallun? Atau ada tafa'ul juga tu. Tafa'ala binal takalluf belaka tu. Dok tebang hati, tekan hati. Ingat kata kita tu menghina diri. Bukan makna dok ingat kata mung ni bengau. Mung ni jahat. Mung ni tak erti. Tu bukan dok menghina pelekan pasal tu. Bukan dok kata ke hati mung ni bengau sungguh hati. Mung ni jahat sungguh hati. Mung ni lekeh sungguh hati. Bukan belah tu. Bukan duk suruh untuk tekan kata hati lagu tu. Ingat kata kita ni siapa? Kita ni hamba. Dia ni Tuhan kita. Dia jadi kita. Kita hamba dia. Kita kejadian dia. Dia Tuhan kita. Banyak mana kita duk deraka kepada dia. Dalam semasa 24 jam tu. Kita banyak deraka kepada dia. Maka 5 minit aku berdepan dengan kebesaran dia ni. Tu pun hatiku dah ingat kemugalan lagi. Allah. Hinanya diri ni. Hinanya hati. Hinanya nafsu. Hinanya kehidupan aku. Ya Allah. Diri yang hina ini sebenarnya. Tidak berhajat malaikat kepada rahmat-Mu ya Allah. Tu dah hina ke diri kita. Ingat kata kita hina, ingat kata kita lekeh. Allah SWT jadi kita dalam keadaan itu tak lepas daripada Tuhan juga. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah. Hei manusia, kamu itu sentiasa berhajat kepada Allah. Tak lepas pada dia. Dalam keadaan duk berdiri atas semaya, duk semaya ni pun dia juga menggerak hati kita mari sampai sini. Ya Allah, Allah nak boleh bangun semaya tu lama mana ya Allah. Subuh tu berapa kali dak bangun tidur. Nak boleh takbir semaya subuh tu ya Allah.
Hinanya tak padai dengan apa? Tak padai dengan duit gaji hak tahawi. Tak padai dengan nikmat tahawi harian. Duk makan. Semaya subuh qadatu tu nak bala nasi kabus buku tak lucu lagi. Tak lucu lagi semaya kita lagu tu. Apa tu lagi nak balaskan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat lain. Tak kena duk kecek. Tak kena duk kira. Lebih lagi tak padai. Tak padai. Sebab itulah menghinakan diri. Ingat kata diri itu hina. Bila ke kita menghina? Menghina tu di masa, yakni pada ketika sembah Allah. Sembah Allah, sedang menyembah Allah. Sembah dengan sembahyang, dengan rupa sembahyang, dengan cara sembahyang. Kita duk sembahyang ni sembah Allah. Satu cara kita sembah Allah Ta'ala. Maka dengan rupa sembahyang kita sembah Tuhan ni, kita hina. Kita hina. Lebih lagi ketika sujud itulah nyata rupa tazallun sekalinya. Kerana ketika itulah dahi yang amat tinggi nisbah kepada anggota badan kita. Dahi kita ni tu badan kita dahi duk tinggi sekali dah. Duk di pala dah. Tiba-tiba dahi yang mulia ni, yang duk di atas tinggi sekali bagi badan manusia ni, sanggup kena tunduk kepada tempat yang hina sekali, iaitulah tanah. Tanah yang dijijak oleh kaki. Maka kaki tu tempat renah sekali. Tiba-tiba tempat hak tinggi sekali, letak tempat yang renah sekali. Allah ini hinanya kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, ya Allah, dahi ini tidak akan tunduk dan tepuk kepada latah, tidak akan tepuk kepada tanah kecuali kerana-Mu, ya Allah. Tak akan sujud kepada benda lain melainkan kerana Allah Ta'ala je. Tu rasa hina di masa sembah Allah Ta'ala dengan sembahyang. Dan tafahum atau kepada khusyuk. Ni ada tafahum kita. Iaitu rupa sembahyang batin tu ialah tafahum. Apa namanya? Fahima tu faham, ya. Tafahama tu apa makna tafahama? Memfahamkan bacaan. Memfahamkan. Yakni buat gitu. Yakni hati sentiasa usaha untuk dapat faham makna bacaan dalam sembahyang. Makna bacaan dalam sembahyang. Hati kita ni kena faham. Ni tak belajar nak faham kat mana. Tu nak faham kat mana. Kena mengaji lah juga. Kena buat tanya-tanya juga. Apa makna at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa makna dia? Tahu ke tak? Faham ke tak? Tu tak faham, kena usaha faham. Kena tafahum, kena faham. Jak daripada mulai kita takbir lagi. Allahu Akbar. Lepas pada takbir, Allahu Akbar kabira. Apa makna? Walhamdulillahi kathira. Apa makna? Subhanallahi bukratan wa asila. Apa makna? Wajjahtu wajhi. Apa makna? Lilladhi khalaqahu wa sawwarahu. Apa makna? Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Apa makna? Bihaulihi. Katakanlah wajjahtu wajhi lilladhi khalaqas sama fataras samawati wal ard. Apa makna? Hanifan musliman wa ma ana minan musyrikin. Apa makna? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa makna? La syarikalah wa bizalika umirtu ana minan muslimin. Apa makna? Ingat, insya-Allah lepas lagi Muslim nak bayar juga kita ni. Nak bergerti juga makna-makna dia. Kena faham. Sebelum daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa makna? Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna? Sampai kepada waladdallin. Dan amin. Apa makna dia? Apa makna amin? Sebelum daripada baca baca surah lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa makna? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa makna? Tu. Kena faham makna. Lain daripada tu, selepas pada tu raqaq. Allahu akbar subhanarabbil azim. Apa makna? Sami'allahu liman hamida. Apa makna? Rabbana walakal hamd. Apa makna? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Katakanlah panjang lagi. Apa makna? Tiap-tiap bacaan kita kena faham. Tu semaya hak dalam orang panggil memaham bacaan dalamnya, di dalamnya, dalam sembahyang. Memaham bacaan di dalamnya, dalam sembahyang. Segala bacaan yang yakni segala bacaan lah. Yakni segala bacaan di dalamnya, dalam sembahyang. Semua bacaan. Sama ada bacaan itu fardu, seperti segala Fatihah dan juga takbiratul ihram dan salam. Atau sembahyang yang sunat hay'ah. Seperti segala tasbih ataupun bacaan yang sunat ab'ad seperti kunut masalan. Itu masuk belaka. Kena faham bacaan dalam sembahyang. Dan tadabbur. Tadabbur makna. Tu kaji tu. Atau kepada khusyuk. Dan tadabbur makna. Apa makna tadabbur makna? Maksud makna ni makna bacaan lah. Makna bacaan dalam sembahyang. Saat ni kita usaha nak faham. Usaha kita nak memaham. Hak ni kita tadabbur makna. Apa makna tadabbur? Tafsir maksud tadabbur. Perhati bacaan. Perhati makna bacaan. Tu perhati bacaan dan makna bacaan. Tu perhati. Tu tadabbur. Tu Khalul. Tak kena. Dan tadabbur. Tadabbur. Baca lagu mana situ? Kau dulu. Dan tadabbur. Makna perhati bacaan. Ya tadabbur ni kita perhati bacaan. Tu. Dan lainnya daripada pekerjaan. Tu. Jadi tadabbur bukan tadabbur makna perhati bacaan dan lain bukan gitu tu. Maksud dan tadabbur saja baca sekat tu. Dan tadabbur. Apa tadabbur? Makna, yakni maknanya, makna tadabbur tu perhati bacaan. Kita perhatikan bacaan dalam sembahyang. Dan lainnya lain daripada bacaan sembahyang. Kita perhati belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Hati tuju perhati satu. Ambil daripada bismillah basing mi tu perhati sesa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhati itulah. Perhati. Tu bacaan dalam sembahyang kita. Dan lainnya lain daripada bacaan. Apa lagi lain daripada bacaan? Bayan. Nak menyatakan lain tu. Daripada pekerjaan sembahyang. Apa pekerjaan sembahyang? Yakni seperti rokok dan sujud. Tu kena perhati kak. Perhatilah kau. Perhati padahal kira-kira tadabbur ni kira pada bacaan ya. Kira pada bacaan saja. Tapi tak apa Musana kata perhatilah kau. Bacaan-bacaan kita perhati, teka rokok kita perhati. Ketika iktidal kita perhatilah kau. Daripada tu. Maka dikatakan tadabbur. Itu dia.
Habis itu. Tak apa tu dah. Tu orang panggil rupa semaya dalaman saja tu. Dan hati inilah. Musa ni kata. Dan bermula hati inilah. Tempat tilik Allah Ta'ala. Hati ni tempat tilik tu. Hati ni lah tempat tilik Allah Ta'ala. Lepas tu orang tanya. Lepas tu anggota luar tu tak tilik kan? Dia tak tengok kan? Kita rokok dia tak tengok kan? Kita sujud dia tak tengok kan? Dia tengok. Tengok tu tengok belakang. Kita tak semaya pun dia tengok. Dia tilik. Kita tak semaya pun dia tilik. Kita tak berniaga pun dia tilik. Kita tak makan pun dia tilik. Tapi maksud hati tempat tilik ni kok mana? Iqrah dengan hati? Maksudnya, dan hati di tempat tilik Allah. Yakni tempat yang Allah Ta'ala memberi balasan. Tempat yang Allah Ta'ala beri balasan. Dan pahala. Tu maksud tempat tilik. Allah Ta'ala tak ada beri pahala. Allah Ta'ala tak ada beri pahala di luar benda tu. Sebab tu Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak tilik kepada rupa paras kamu. Tuhan tak tilik kepada rupa. Maknanya, Tuhan tidak beri pahala di rupa tu dah. Dia ni yanguk. Dia ni handsome lagi, pahala banyak. Dia ni hudur sikit, pahala kurang. Mungkin tu habis pahala kot tu. Wala ila amwalikum atau kama qala Nabi. Dan Tuhan tidak tilik kepada harta kamu. Orang ni harta berjuta, ada pahala banyak. Orang ni harta sikit, pahala kurang. Tuhan tak tilik situ. Dia tak tilik kepada harta. Tak tilik kepada bangsawan kita. Dia ni bangsa dia ni bangsa lekeh. Maka dapat renah sikit. Tak, Tuhan tak tilik di situ. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tilik kepada hati. Yakni tempat hati itulah tempat dia beri balasannya. Kalau hati ikhlas, boleh timur pahala. Dapat balasan daripada Allah. Kalau hati tidak ikhlas, tidak khusyuk, tak boleh. Maka sekadar mana kita ikhlas, sekadar itulah. Atau sekadar mana kita khusyuk, sekadar itulah. Kita dapat pahala dalam semaya kita. Kalau ambil daripada takbir sampai ke salam, kita tak khusyuk walaupun sedikit, sembahyang kita hanya sah saja. Kalau cukup rukun syarat dia, tapi pahala tak boleh. Pahala tak boleh. Tak boleh bila sampai kiamat esok, balasan tidak ada dalam bubuk catatan. Ada mengadu, ya Allah, aku semaya banyak tengok, aku tak boleh pahala ni. Allah Ta'ala kata, semayamu sekian-sekian mung lah lebih tahu. Semayamu tidak ada satu juzuk pun yang mengkhusyuk kepada aku. Teruklah kita. Dan hati ini tempat tilik Allah. Jadi tempat diberi balasan oleh Allah Ta'ala. Makna gitu. Allah Ta'ala beri pahala di hati tu. Hati itu tempat dia tilik. Tempat dia beri pahala. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala tilik kepada tempat yang boleh beki. Tu mujur tu. Situ rahmat tu pula. Dia tilik kepada hati pun rahmat dia. Sebab apa boleh kata rahmat dia juga tu? Alhamdulillah, satu nikmat besar dia tilik kepada hati ni. Sebab apa? Sebab hati dia boleh beki. Hati boleh beki. Kalau dia tilik kepada rupa kita, sudahlah kalau tilik kepada rupa. Moga rupa payah nak beki. Kalau orang muka bulat tak serupa dah. Nak beki muka banyak tu, payah. Kalau orang ni kulit hitam, nak jadi putih, Allah, susah. Orang panggil susah nak beki tu. Susah nak beki.
Maka kalau dia tilik kepada rupa, susah lagi. Kalau dia tilik kepada harta, Allah, aku ni kebun sikit, ya tu kebun banyak. Nak usaha kerja lagi, nak berpayah, nak jadi kaya seperti yang lain. Kalau Tuhan tilik kepada harta, kesian kepada kita, nyanyi kita. Moga benda ni usaha, payah nak usaha. Kalau dia tilik kepada bangsa, oh tentu tidak boleh. Aku akan beri pahala banyak kepada orang Arab je. Orang Ajam, orang Jawi, orang Melayu. Tak ada masalah. Teruklah kita nak tukar bangsa lagu mana. Apabila jenis hidung kepek, dari kepek situ lah. Nak jadi hidung macung, supaya Arab tu dah. Maka tilik, kalau Tuhan tilik kepada bangsa lagu tu, susah juga kita. Lalu tu Allah tidak tilik kepada 2-3 perkara tu. Masya Allah. Dia tilik kepada apa? Tilik kepada hati yang boleh kita beki walaupun kita berlainan bangsa, berlainan bahasa, berlainan orang panggil kekayaan, berlainan harta benda, berlainan rupa parah, tapi hati kita boleh beki laku. Benda serupa. Sebab tu Nabi kata la fadla kullukum li Adam, tiap-tiap kamu itu daripada tu Adam belaka. Wa adamu min turab, dan ada tu daripada tanah ya. Supalah kita mari tempat tulah ni. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab lebih pada orang bukan Arab, illa bittaqwa. Nabi kata malaikat dengan takwa saja. Hak orang tu lebih. Kalau orang tu bukan Arab pun dari sifat takwa yang ada, yang lebih pada orang Arab. Lalu itulah Nabi kata la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Alhamdulillah, syukur pula situ, terima kasih pula situ, yang dia tilik tepat yang kita boleh beki. Maka hati ni dia boleh beki ni kosyak, boleh buat belaka. Duit tak ada boleh usaha. Jangan hudah pun boleh usaha. Bangsa lain-lain pun boleh usaha. Tepat yang boleh usaha dah kosyak tu. Sebab tu kena mujur, terima kasih ke dia banyak. Dia tilik situ. Dia tilik kepada hati tu. Kita mujur. Kita mujur dah. Dan hati ini tempat tilik Allah Ta'ala. Dan tidak sempurna sembahyang. Tidak sempurna sembahyang yang diperdu oleh Allah. Malaikat dengan sempurna kerja dua sembahyang ini. Dan tidak sempurna sembahyang. Apa makna tidak sempurna? Yakni tidak diberi balasan, tidak diberi pahala, tidak diterimakan sembahyang. Tu makna kita. Tidak sempurna sembahyang, yakni tidak diterimakan sembahyang. Sembahyang yang diperdu oleh Allah Ta'ala. Sembahyang fardu 5 waktu ni tak akan sempurna. Makna tak akan diterima oleh Allah. Tuhan tak terima. Tak terima. Kalau sah pun dok qada sah je, tapi dia tak terima. Tak terima sembahyang yang diperdu oleh Allah. Malaikat dengan sempurna kerja dua sembahyang ini dengan cukup. Dengan ada cukup dua sembahyang ini. Kena ada dua-dua rupa sembahyang ni. Barulah Tuhan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala terima sembahyang kita. Malaikat dengan sempurna kerja melaksana, membuat dua sembahyang ini, dua rupa sembahyang ni. Mana dua sembahyang ini? Iaitu dua sembahyang ni ialah sempurna sembahyang zahir, sempurna sembahyang di luar, rupa luaran, dan sembahyang batin, dan sembahyang rupa dalaman. Sembahyang rupa luaran pun kita sempurna, dalaman pun kita sempurna. Apatah lagi luaran kita di luar tak sempurna dulu, tak sah dulu lagi, tak kena keceh batin. Kocok setara mana pun, dia sembahyang tak ada tumak nina, tak terima dulu lagi. Kerana hak ni orang kemagai dia panggil rupa hak luar ni penting. Tu hak tu. Kira hak tu. Kita khusyuk molek, kita kata khusyuk molek, tapi sampai waktu tak ada ais semaya. Ais semaya tak ada. Khusyuk molek semaya kita je, tapi ais semaya tak ada. Adakah Tuhan terima?
Tak terima juga walaupun ada hak dalil kan panggil. Ada hak dalil. Ibarat kata mati dah, walaupun Tuhan dah bergerak lagi pun mati. Serupa dengan ekor cicak. Ekor cicak bila dia putus dah bergerak lagi. Bergerak pun tak iktibar. Kerana pun Tuhan tak ada dah. Perak dah. Maka ibarat kata mati walaupun Tuhan gerak dah pun. Lek dalam dah bergerak, lek luar mati dah. Kalau kira. Maka tak jadi hak tu, tak jadi. Tak jadi. Habis itu dah. Dan tidak sempurna sembahyang yang dipardu oleh Allah, melainkan dengan sebab sempurna kerja dua sembahyang ini. Mana? Iaitu sembahyang zahir dan sembahyang batin. Tu dianya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu. Boleh lagi ke? Ni maksud kita sejak dah ni. Waktu kita sejak dah. Takut duk mengatuk jadi rumah tu. Duk mengatuk tu kadang-kadang kadang-kadang setengah-setengah pergi dah kena. Duk menyerah sekali dengan telefon duk di telinga dah kena. Pun tak tahu juga. Tu. Maka sembahyang kita duk mengaji di rumah pun kena pesankan juga. Kita duk mengaji di rumah ni, walaupun kita jauh daripada halqah pengajian, walaupun kita jauh daripada kitab, walaupun kita jauh daripada tok guru, tapi kita mengaji di rumah macamlah kita mengaji depan tok guru. Supaya tu juga dengan beradab kita, comellah kita ada. Kalau kita ada kitab pun kita mengaji dengan rupa beradab. Kita ada wudu, kita berdepan dengan cara molek letak kitab di tempat yang tinggi, letak kitab di atas meja, tulis dengan cara bersupan dengan kitab, cara berakhlak, beradab dengan kitab. Ni duk tidur belai-belai duk makan nasi. Tu. Duk mengaji ke apa? Ngaji pati musalli. Kamu duk mengaji ke duk makan nasi? Tu. Ni belai-belai hak teruk lagi nya. Belai-belai duk layamai tu pun duk dengar. Tu dia. Belai-belai duk qada hajat pun duk mengaji. Apa lagu tu? Hak tu tak munasabah. Tak munasabah. Hak tu jahat adat terus. Tu jahat adat terus. Walaupun tahu dah mu tu nak dapat juga balasan pahala, tapi tempat dia kata bukan tempat dia, dia ada tempat dia. Bukan tempat dia situ. Tu. Ni kadang-kadang tu dia tak beradab. Kita nak dapat ilmu yang barakah ni, kita kena beradab dengan ilmu kita. Lebih lagi kita mengaji dari rupa live ni, ia bukan ngaji depan tok guru betul-betul dah. Maka kalau kita kira ikut kita setengah orangnya, tu sebab itulah setengah tok guru dia tak nak tu. Dia live lagu ni, dia buat live shot lagu ni, dia tak nak. Dia takutnya gapo? Dia takutnya orang duk mengaji tu tidak berkat. Sebab apa tak berkat? Kerana macam-macam kelakuan orang. Kadang-kadang orang tu telanjang bogel pun duk ada. Duk telanjang bogel duk dengar parti musalli. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kena jaga diri kita masing-masing duk di rumah tu dah. Jaga. Walaupun ngaji di jauh pun macam kita duk depan lah juga. Beradab kitanya dengan mengaji. Mudah-mudahan dengan orang panggil ikhlas kita dengan Allah, kita jujur hati nak dapat ilmu yang barakah dan manfaat sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala kurniakan pembukaan hati kita dapat ilmu yang barakah dan manfaat. Sekalipun duk jauh, tapi hakikat Allah Ta'ala sedang melihatkan kita, sedang mengetahui segala gerak-geri perbuatan kita, asalkan hati kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah nampaknya sekadar tu dulu pada malam ni. Kita akan sambung sikit lagi. Adapun perkataan nukir, wajib sembahyang batin jua, tidak wajib sembahyang zahir, maka mereka itu kafir. Waliyazubillahi min zalik. Kerana mengengkarkan yang mujma' alaihi, ini ijma' ulama. Sekadar tu dulu, insyaAllah kita bersambung lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita salah seorang daripada talibul ilmi yang ikhlas kerana Allah, dan setengah daripada orang yang menyampaikan ilmu yang ikhlas kerana Allah, dan juga menuntut ilmu yang ikhlas kerana Allah,
lagi pula mendapat ilmu yang barakah, yang mana kita hasilkan dia dengan penuh beradab kita. Walaupun kita duduk di jauh di rumah, tapi kedudukan kita pun macamlah di depan guru juga. Semoga ilmu kita hasil barakah dan berpanjangan manfaatnya sampai kepada kiamat. Dan juga semoga Allah Ta'ala perjumpakan kita lagi pada ruangan lagi akan datang, pada perkataan musannif ada pun perkataan nukir, wajib sembahyang batin jua. Sekadar tu dulu. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrabna ala ladha ashrabna fatub alayna tawbatan tasilu kulla hawba wastur lana an awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.